Selamat petang, salam sejahtera. Pengumuman tentang Kabinet penuh Datuk Seri Anwar Ibrahim dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Ada yang mengatakan Kabinet penuh Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menyelenggarakan kejutan-kejutan yang lebih besar, khususnya untuk timbalan-timbalan menteri. Ramai orang bertanya kepada saya bila agak-agak senarai timbalan menteri akan diumumkan. Jadi, saya sampaikan kepada anda bila ia akan diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi sebelum itu, bantu saya untuk tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Dan membantu mengembangkan channel ini untuk kita suarakan rakyat, suara rakyat. Baiklah, keputusan pengumuman senarai timbalan menteri untuk setiap kementerian akhirnya didedahkan. Hari ini, timbalan menteri dilantik dalam 1 atau 2 minggu lagi. Itu yang didedahkan oleh Rafizi Ramli. Putrajaya akan menguruskan hal melantik timbalan menteri minggu ini, kata Menteri Hal Ehwal Ekonomi Rafizi Ramli. Rafizi pada sidang media berkata, para timbalan menteri mungkin akan mengangkat sumpah dalam 1 atau 2 minggu dan menambah. Perkara itu dibincangkan jemaah menteri semalam. Beliau berkata prosesnya sama seperti hal melantik menteri, katanya lagi. Bilangan timbalan menteri daripada setiap parti bergantung kepada jumlah ahli parlimen masing-masing. Perdana Menteri akan tengok senarai calon-calon yang dicadangkan pemimpin parti-parti dalam kerajaan perpaduan dan portfolio yang sesuai, katanya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan senarai 28 jemaah menterinya pada Jumaat, lebih kecil berbanding pentadbiran Ismail Sabri Yaakob sebelum ini. 4 menteri yang bukan ahli parlimen dilantik sebagai senator, iaitu Tengku Zafrul Aziz, Saifuddin Nasution, Zamri Abdul Kadir dan Naim Mokhtar. Komposisi setiap parti dalam jemaah menteri adalah Pakatan Harapan 15, melibatkan PKR, DAP, Amanah dan APKO, Barisan Nasional 6, membabitkan UMNO, Gabungan Parti Sarawak GPS 5, menerusi PBB, PRS dan PDP, serta Gabungan Rakyat Sabah 1. Saudara-saudara sekalian, yang menjadi buah mulut di luar sana ialah tentang pelantikan senator, ahli-ahli parlimen ataupun senator yang telah kalah dalam pilihan raya yang lepas. Ramai yang mempersoalkan mengapa mengambil mereka yang sudah kalah. Kenapa tidak ambil saja yang menang? Saudara-saudara, buat apa nak ambil yang menang kalau memang tak kompeten? Kerana ada juga yang kalah, tetapi mereka ditolak kerana mereka mungkin kekurangan pengalaman ataupun mereka kekurangan jentera dalam pilihan raya tersebut. Tapi dari segi kualiti bekerja, dari segi kualiti keputusan, mereka adalah orang-orang yang terbaik. Saya percaya keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik timbalan-timbalan menteri yang akan datang ini adalah senarai yang terbaik yang akan kita saksikan nanti. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan dulu komen kamu, tekan butang subscribe. Dan mohon kiranya anda berikan komen anda tentang Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita jumpa lagi, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baiklah, saya percaya anda sedang menanti-nanti konten terkini daripada channel ini. Terima kasih kerana telah menekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Baik. Petang ini kita direct to the point saja, tak perlu panjang-panjang intronya. Ceritanya ialah ramai mula demam kerana Anwar. Bolehkah kita ketawa kuat-kuat? Macam itulah. Sejak 2 menjak ini, mula ramai orang jadi demam. Bukan demam kena COVID-19, bukan demam kena kuat hujan, bukan demam kena sakit, tapi demam kena sakit hati atau sakit kepala. Apa ceritanya? Dalam ucapan, banyak ucapan ketika berkempen,
Anwar Ibrahim sering menyebut orang pertama yang akan demam jika beliau menjadi Perdana Menteri adalah Tun Mahathir Mohamad. Ungkapan itu bagaimanapun bukanlah bermaksud Anwar seorang yang pendendam, tetapi lebih bertujuan menggambarkan dirinya yang tidak berkompromi dengan segala salah guna kuasa, rasuah, penyelewengan dan amalan memberi kekayaan keterlaluan kepada kroni serta kaum kerabat keluarga sendiri. Dengan takdir Tuhan, meskipun cuba dihalang banyak kali dan janji dimungkiri, Presiden PKR itu akhirnya berjaya menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 pada 24 November lalu. Sejak Anwar bergelar Perdana Menteri, walaupun Tun Mahathir Mohamad kelihatan banyak mendiamkan diri, tidak pula dapat dipastikan sama ada beliau sedang demam atau sihat seperti biasa. Yang pasti, Anwar tidak melakukan sesuatu yang boleh membuatkan Tun Mahathir jadi demam di hari-hari awalnya menjadi orang paling berkuasa di negara ini. Selepas mempengerusikan mesyuarat pertama Kabinet semalam dan memasuki pejabatnya di Kementerian Kewangan selaku Menteri Kewangan hari ini, tumpuan Anwar jelas untuk memperlihatkan keseriusannya menangani pelbagai masalah dalam negara akibat kebejatan kerajaan terdahulu. Melalui beberapa pendekatan awal ini, nampaknya ramai yang mula demam dengan gerakan serta pendedahan yang dilakukannya. Antara perkara yang diputuskan selepas mesyuarat Kabinet semalam, semua menteri setuju dipotong gaji sebanyak 20%, cabutan judi khas daripada 22 kali setahun, ketika era Perikatan Nasional diturunkan kepada 8 kali setahun, mendedahkan kemungkinan wang judi digunakan untuk membiayai kempen Perikatan Nasional pada PRU 15 lalu, berjaya mendapatkan persetujuan Syed Mokhtar Al-Bukhari, Taikun Bernas untuk menyumbang RM50 juta dan 10 juta pada tahun ini dan 50 juta bagi tahun depan kepada bos sawah padi, melakukan semakan terhadap kontrak rangkaian 5G bernilai RM11 bilion dan akan menyiasat kemungkinan berlaku penyelewengan serta ketirisan dalam perbelanjaan bernilai RM600 bilion sewaktu PKP ketika era Muhyiddin sebelum ini. Hari ini pula, selepas pertama kami menjejakkan kakinya di Kementerian Kewangan, Anwar menegaskan wujud pelanggaran peraturan dalam beberapa perolehan kerajaan yang dibuat semasa era Muhyiddin dahulu serta mengesahkan beliau memiliki fail mengenai dakwaannya semalam bahawa kempen PN pada PRU 15 lalu dibiayai oleh wang judi. Selain itu, beliau juga mengumumkan semakan semula projek tambatan banjir bernilai RM7 bilion daripada RM15 bilion keseluruhannya yang dilakukan kerajaan terdahulu kerana rundingan terus yang dilakukan didapati tidak memenuhi peraturan. Saya akan pastikan perkara tersebut tidak diteruskan supaya prinsip ketulusan serta peraturan dipatuhi, tegas Anwar lagi. Berdasarkan respon yang tertonjol setakat ini, ramai kelihatan tiba-tiba jadi demam dengan gerakan yang dilakukan Anwar. Muhyiddin, Hamzah Zainuddin, Hadi Awang, Tuan Ibrahim, Taqiyuddin Hassan, serta sejumlah pemimpin Bersatu dan PAS yang lain adalah mereka yang dikesan mulai demam sekarang ini. Sementara Anwar menegaskan beliau memiliki fail berkaitan wang judi untuk membiayai Perikatan Nasional selepas Taqiyuddin menuntut beliau mengemukakan bukti, Tuan Ibrahim dengan pantas tampil mewajarkan keperluan projek tambatan banjir dilakukan secara rendungan terus. Ada apa-apa ke? Ada apa-apa ke? Laskar Maya Perikatan Nasional pula, susulan pendekatan dan gerakan Anwar itu, turut mula sibuk mencipta dalil dan melencongkan isu
agar kelihatan tidak melakukan kesalahan. Di waktu yang sama, rakyat yang selama ini sebahagiannya bagai terlena dengan mainan sentimen kaum dan agama yang menghayalkan mereka, tiba-tiba mulai sadar betapa sebenarnya besar atau banyak kemungkaran telah disembunyikan oleh pemegang kuasa yang selama ini berwajah palsu. Hari-hari mendatang, sesuai dengan jiwanya yang membenci rasuah dan penyelewengan, malah itulah tunjang perjuangan reformasi yang digerakkan oleh Anwar Ibrahim, sambil tersemat erat keinginan membela rakyat yang miskin, adalah dipercayai lebih banyak pendedahan akan ditampilkan Anwar yang akan membuatkan kita semua terkejut mendengarnya. Maka, keputusan mesyuarat kabinet dan sidang media khas Anwar di Kementerian Keuangan selepas ini adalah detik yang ditunggu-tunggu oleh pengamal-pengamal media seluruhnya. Dalam hal ini, harus kita akui langkah Anwar memegang jawatan Menteri Keuangan selain Perdana Menteri adalah keputusan yang tepat lagi bijaksana kerana ia memudahkan beliau untuk bertindak dengan berkesan memulihkan negara ini. Hanya pemimpin seperti Anwar yang kuat jiwa reformasi, sangat membenci rasuah dan penyelewengan, selain guna punya keinginan dalam membantu rakyat bawahan saja yang sesuai memegang jawatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan secara sekaligus. Walaupun mungkin ramai yang demam dengan gerakan serta pendedahan Anwar, apa yang dilakukannya itu adalah ubat untuk memulihkan negara agar rakyat semua kaum benar-benar terbela akhirnya. Tanpa kemungkaran, didedahkan dan dibentras terlebih dahulu, usaha pemulihan dan iltizam membela rakyat boleh jadi hanya sia-sia saja. Apa yang dilakukan Anwar sekarang ini haruslah kita sokong kerana kita sebagai rakyat jugalah penikmat hasilnya nanti. Yang demam atau yang bakal demam, biarkan mereka sengsara sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.